Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita tengok kitab kita malam ni, kitab Muamalat Fiqh Manhaji. Jadi kita berhenti di muka surat 1201. Penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Jadi sedikit ulangan, kita berada di bawah tajuk rukun pihak yang mengikat kontrak. Jadi dia ada rukun yang kita dah sebut sebelum ni. Yang pertama, dia mesti baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Yang kedua, bebas membuat pilihan, bukan paksaan. Paksaan tak boleh. Dia ada kebebasan, dia nak buat keputusan. Dan hari ni kita berhenti yang ketiga kan. Penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Maksudnya mesti wujud dua pihak yang berlainan yang mengikat kontrak tersebut. Mestilah, mana boleh satu pihak, mesti dua pihak, penjual dan pembeli ataupun wakil dia. Penjual serta pembeli bukanlah orang yang sama. Ini kerana kepentingan kedua-dua pihak sentiasa berlainan. Tak samalah. Penjual nak duit, pembeli dia nak barang. Penjual sentiasa mahukan harga yang lebih tinggi dengan kualiti barangan yang lebih rendah. Maksud dia nak untung banyak lah. Dia nak untung banyak. Penjual kalau boleh nak untung banyak. Dan untung ni dia tidak ada had, selagi mana tidak berbeza dengan uruf lah. Contoh, kalau kita beli kambing tu 500, kita boleh jual 1,000, 2,000. Kalau harga tu masih lagi harga apa? Harga tempatan, harga standard. Boleh jadi kat kita dapat free. Orang bagi free kita kambing kan, free kita dapat. Boleh tak kita jual 1,000, 2,000? Boleh lah. Yang penting harga dia harga apa? Harga standard. Kita tak boleh jual, kita tipu orang. Orang yang tak tahu harga barang tu, kita tipu dia. Kita jual 5,000, 6,000. Itu bukan harga tempatan, bukan harga standard. Itu kalau dia mengadu, memang batal lah penjualan tu. Dan bukan harga yang standard. Baik, lebih-lebih sikit tu tak apa. Kemudian, sementara pembeli pula sentiasa mahukan kualiti barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Kita semua kalau boleh nak yang bagus, harga murah. Semua nak macam tu, betul tak? Kalau kereta second hand ni kita nak yang elok sungguh, tapi nak murah-murah sungguh. Penjual pula dia nak sebaliknya. Baik, kemudian juga kerana jual beli membabitkan hukum mengambil barangan yang dibeli dan hukum memperolehi harga barang yang dijual. Yalah, kita dapat, pembeli dapat untung, pembeli dapat barang dan penjual mendapat untung. Semua perkara ini membabitkan berapa tanggungjawab yang mungkin akan saling bertentangan. Tak sama. Terutamanya penjual. Penjual dia mesti bertanggungjawab. Al-kharaju bid-dhaman. Jadi kita nak dapat untung, kita mesti ambil risiko. Itu orang penjual, dia layak dapat untung. Orang meniaga kan, nasi lemak, takkanlah modal nasi lemak tu 7 kupang, dia jual 7 kupang, matilah dia. Mestilah dia jual nasi lemak 7 kupang, dia jual lah RM1 ke RM1.50 ke, betul tak? Pandai-pandai lah dia nak adjust untuk dia apa, untuk dia hidup lah. Buat ada untung. Kenapa dia layak dapat margin keuntungan tu? Sebab dia ada risiko kan. Boleh jadi laku, boleh jadi tak laku. Orang jual nasi lemak ke jual apa-apa, tuan-tuan tengok, kalau hujannya mesti tak laku. Bukan tak laku lah, kurang. Jualan dia kurang. Itu risiko dia. Kerana ada risiko itulah, dan dia juga menyediakan perkhidmatan, maka dia layak mendapat untung. Baik, oleh itu semua tanggungjawab tidak boleh diletakkan hanya pada seorang individu. Tak boleh lah. Baik, kemudian
Atas dasar ini, jika seorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barangnya, wakil yang dilantik tidak boleh menjual barang tersebut kepada dirinya sendiri. Tak boleh. Dia wakilkan tolong jual, betul dia jual untuk diri dia sendiri, dia beli, tak boleh. Hanya wakil saja. Wakil saja. Baik. Kemudian kecuali kalau orang tu kata hang nak beli, terpulanglah. Kalau hang nak beli, hang beli. Ataupun kalau hang tak nak beli pun jual kat orang lain. Kalau disebut lagu tu tak apa. Ini dia memang lantik sebagai wakil untuk menjual. Hang wakil saja untuk menjual. Wakil lah. Dia tak boleh. Dia sebagai wakil, dia nak dalam diam dia nak beli. Dia tipu penjual tu. Contoh senang kata tanah lah tuan-tuan, tanah. Kita lantik seorang tolong jual tanah aku Ustaz, hang jadi wakil. Kita lantik dia sebagai wakil sahaja. Tapi disebabkan dia pandai apa? Pandai cari orang, dia tahu. Dia nak tanya harga berapa nak? Aku nak harga dalam 1,000 ke 120,000. Dia pandai cari-cari, ada orang nak ambil 200,000. Jadi dia beli untuk diri dia dulu. Faham? Dia tak bagi tahu dekat tuan tu. Tuan tanah tak bagi tahu, dia wakil dia. Sepatutnya dia kena beli, betul tak kan? Kalau saya beli, bagi tahulah. Saya beli boleh tak? Dia kata boleh. Berapa nak jual? 1,000. Beli dulu. Dan beli ni boleh hutang. Bila hutang tak apa, dia memang hak barang tu jadi hak kita. Tuan-tuan, kalau saya jual kat tuan-tuan barang handset lah, saya jual 2,000. Dengan apa? Dengan apa? Bayaran hutang, cukup bulan bayar. Saya milik kepada duit hutang tu, tuan-tuan milik barang. Dia itu. Sebab tu bank dia tak guna kaedah tu. Tak rasa tak? Pasal jadi susah. Sebab barang dah jadi milik pembeli. Bank hanya milik hutang. Sebab tu dia buat apa? Sewa beli. Betul tak? Maksud dia sekarang ni tuan-tuan beli kereta ke apa ke, akad dia kereta tu bank punya. Tu dia boleh rampas bila-bila. Dia bukan akad hutang, akad sewa beli. Jadi bila tuan-tuan tak bayar, bank boleh rampas balik. Bila tuan-tuan bayar sewa dan tuan-tuan bayar sikit harga dia. Dan bila bayaran akhir dia, last sekali tu, bayaran akhir itulah kita beli. Bayaran akhir kan, 128 tahun kan, 108 bulan kan, 9 tahun, itulah bayaran akhir kita beli. Itu yang boleh dapat geran. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, wakil tak boleh lah. Kita boleh, kita kena minta kat dia beli. Jangan kita dalam diam, kita jual kat kawan tu 200,000, kita jual kat kawan tu 200,000, kita bagi kat dia 120,000 Pasal apa? Kita dah beli. Kita beli kat diri kita dulu. Tak boleh. Sebab kita hanya diwakilkan sahaja. Kecuali kita kata aku nak beli kat hang lah. Cara dia kita kata nak beli. Tidak, aku nak beli kat hang lah. Boleh tak? Berapa? 120,000. Nanti cukup bulan aku bayar. Tak apalah, dia jual. Selesai. Maka kita boleh jual pula. Betul tak? Kita boleh jual balik. Jual 200,000, dapat lebih baru kita bagi dekat dia. Boleh tak? Tapi kalau kita wakil, kita tak beritahu. Kita jual senyap-senyap je. Kita jual senyap-senyap 200,000, kita ambil 80,000, 120,000 bagi. Itu tak sah. Kecuali dia sebut macam ni. Dia sebut macam ni. Hang jual lah banyak mana pun, aku nak 120,000 itu boleh. Tuan tanah kata lagu tu. Tuan tanah kata apa? Hang jual lah mahal lagu mana pun, tu pulang lah. Aku nak 120,000 selebihnya untuk hang pandai jual, ambil ke hang. Itu tak apa. Tapi ya. Broker lah tu. Broker lah tu. Broker tanah. Banyak broker tanah yang tak sah, saya tahu. Tak sah. Dia broker ni, dia kena bagi tahu juga kat tuan tanah berapa dia dapat kalau tuan tanah tak tahu. Sebab tu boleh jadi broker yang halal. Cara dia minta kat tuan tanah nak jual berapa. Dia kata harga sekian dan sekian. Kalau saya dapat jual lebih, jual lebih ambil ke hang. Itu tak apa. Tapi masalahnya katakan kita dapat jual lebih, tuan tanah tanya berapa. Itu masalah. Memang hak dia. Dia boleh tanya berapa. Dia nak 120,000 tapi kita jual 150,000. Banyak sangat tu. Bagi aku 140, ambil 10. Kena bagi tahu. Kecuali memang dia serah terus. Sebab ingat, barang tu bukan barang kita. Barang siapa? Barang tuan tanah. Itu milik dia. Mana boleh kita suka-suka ambil macam tu. Tapi broker banyak je buat macam tu. Betul tak? Kadang-kadang dia kautim belakang. Dia kautim belakang dengan orang yang nak beli tu kan. Bayar kat dia 120, dia bayar kat aku sekian. Yang tu lagi lah haram tuan-tuan. Mana hang layak dapat duit? Bukan tu, bukan barang hang. Tu barang orang lain. So sebab ke mana pun dia mesti persetujuan tuan tanah. Betul tak? Muwakil kita ni, muwakalnya yang diwakilkan. Boleh ya? Baik.
Kemudian sama juga kita beli untuk diri sendiri, kita wakil lah, kita beli untuk diri sendiri kan. Tak boleh. Kita wakil saja. Kena maklum pada dia lah. Kalau aku beli boleh tak? Betul tak? Kita sebagai wakil, aku beli boleh tak? Dia setuju. Kita pun belilah. Aku beli tanah ni, akad dengan dia. 120,000 hutang, cukup bulan bayar. Tanah tu milik siapa? Tanah tu milik kita. Tak bayar lagi. Walaupun tak bayar lagi. Habis tu tuan tanah dapat apa? Tuan tanah dia milik kepada 120,000 tu. Boleh tak kita pipi jari penjual? Boleh. Boleh seboleh-bolehnya. Sama isu sewa. Sewa rumah untuk kita sewa atas sewa. Boleh kita sewa rumah 1,000 kan. Belah Kuala Lumpur banyak buat. Dalam rumah tu ada 5 bilik. Lepas tu dia sewa kat budak universiti kan. Satu bilik berapa? Boleh dengan syarat tuan rumah bagi. Tapi kalau tuan rumah kata tak boleh, dia letak syarat awal-awal dah. Tak boleh sewa atas sewa. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sewa atas sewa. Sebab tu siapa punya rumah? Tuan rumah punya. Tuan rumah letak syarat macam tu je, kita terikat. Al-muslimun ala syurutihim kan. Kita terikat dengan syarat-syarat selagi tak bercanggah. Jadi tuan rumah dah bagi tahu macam rumah sewa. Saya rumah siap dah kalau bungsu tuan-tuan. Siap dah buat, tapi duduk kat Masjid Tinggi lagi dekat dengan sekolah. Kalau bungsu jauh nak pergi Semanggi payah. Jadi duduk kat rumah sewa saya. Agak murah lah bagi saya sebab rumah dia tepi jalan besar. Jalan tu nak apa, dekat dengan Teluk Medan lah. Bahagian saya atas sikit pada Masjid Tinggi tu, kat Teluk Medan tu. Jadi dia rumah tepi jalan. Mula-mula saya sewa dulu 210. Murah tuan-tuan, mana nak dapat 210. Dah tepi jalan, ayak pun kuat. Keadaan tekanan kuat. Jadi ayak, kalau duduk dalam kampung ayak dah tak kuat lah. Ni duduk tepi jalan ayak kuat. 210 memang murah sungguh. Tapi sekarang dah naik sikit-sikit tu, dah ni dah 300 ya tuan-tuan. Dah naik, saya duduk pun lama dah 11 tahun dah tuan saya duduk. Baik, jadi tuan-tuan, ada orang yang dia nak sewa 210. Lepas tu dia nak sewa kat orang lain. Dia dah sewa kat tuan rumah tu bagi murah 210. Lepas tu dia nak sewa kat orang lain dalam 400-500, dia nak ambil untung. Tuan rumah tak bagi. Dia keluar surat tak boleh. Dia hanya bagi penyewa saja duduk, tak boleh sewa atas sewa. Kalau tuan rumah sebut lagu tu tak boleh. Kalau tuan rumah kata terpulang, dia tak letak syarat pun dengan terpulang. Dia tak letak syarat pun. Kita sewa, kemudian kita sewa pula atas orang lain. Tak apa. Boleh lah kita ambil untung atas orang lain, tak apa. Kita sewa 210, kita sewa kat orang lain pula 300. Kan ada margin keuntungan tu. Baik, kemudian begitu juga jika seorang mewakilkan kepada seseorang untuk membeli sesuatu barangan, sedangkan barangan tersebut ada pada wakil tersebut. Dia tidak boleh membeli barangan tersebut daripada dirinya sendiri. Tak boleh. Orang wakilkan dia, tolong beli barang ni sat dekat kedai tu sekian-sekian. Kebetulan kita ada barang tu, kita nak jual barang tu kat dia. Tak boleh lah, pasal kita wakil. Bila kita wakil, kita kena beli kat lain, bukan boleh kita jual barang kita. Boleh nak jual, kena maklum kat dia. Dia wakil kita, hang tolong beli sat motor kat kedai tu. Contoh motor, hang tolong beli sat, dia bagi kita dah 11,000 beli motor ni. Wakil balik, dia bagi duit. Kita nak pergilah kedai mana-mana beli motor. Kebetulan kita pun ada motor tu, kita nak apa? Nak jual. Boleh tak kita beli motor kita tu, jual kat dia? Tak boleh lah, kita wakil. Bila kita jadi wakil, seolah-olah kita beli untuk diri kita, sebab kita wakil. Dia tak boleh orang yang sama. Jadi kalau nak jual kat motor kita dekat tuan tu, maklum kat dia, aku ada motor ni, hang beli kat aku lah. Baru ada dua pihak. Faham tu? Ni dia bagi duit kita 11,000, kita jual motor kita kat dia. Kita bagi, nak ambil motor ni. Ambil motor ni, dia tak tahu apa. Tak boleh lah. Dia pasal apa? Dia tak ada redha nanti kan. Unsur redha tu tak ada. Laptop ke kan, orang suruh kita beli handset lah, senang handset. Kawan kita bagi nah 5,000, tolong beli sat handset. Belilah kedai mana pun, aku nak handset ni. Kebetulan kita ada handset tu, dan kita pun nak beli handset lain. Kita lengkap, kita baru beli dalam beberapa hari, kita pakai, biar aku jual aku punya lah kat dia. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Kita pun tak mahu lagu tu, betul tak? Kita nak baru daripada kedai. Kalau nak jual juga, maklum aku ada ni beberapa hari pakai, anak dah ambil. Disetujui tak apalah. Ataupun handset tu baru lagi, kita ada hak baru, tak buka lagi, boleh tak kita bagi hak kita pada dia? Tak boleh, sebab tu hak kita. Kena maklum pada dia, hang beli pada aku lah. Sama je dengan kedai. Dia setuju tak apa.
Kemudian begitu juga hukumnya jika seorang menjadi wakil kepada dua individu. Dia tidak boleh menggunakan wang salah seorang pewakil untuk membeli barangan pewakil seorang lagi kerana sebab yang sama. Tak boleh. Duit kawan tu lah. Nah, duit kawan tu tak boleh. Dia macam mana lah? Macam barang masjid. Barang masjid, kalau nak contohlah masjid ada barang kita nak pinjam, kita kena maklum pada AJK masjid. Tidak kereta masjid ke, pinggan mangkuk masjid ke, apa-apalah barang masjid boleh guna, tapi kena maklum kepada orang yang apa? AJK masjid lah. Dia bagi tak apa. Tapi persoalannya, kalau yang nak pinjam tu pengurusi. Pengurusi kena maklum pada AJK. Nah, tapi ada setengah pengurusi, dia jadi pengurusi, dia suka hati dia yang ambil jadi barang dia. Itu barang, bukan barang, itu barang masjid. Dia kena maklum lah kepada AJK. Kan ada setengah, saya tahu pernah dengar dulu kan, parti yang sebahagian parti dia kumpul-kumpul duit beli kereta. Bila kereta je tu kereta parti, kita tak parti punya kereta. Jadi kalau nak guna semua kena maklum. Termasuklah orang yang ada jawatan besar kat mana-mana kena maklum lah, sebab tu kereta parti. Tapi disebabkan dia jawatan besar, kereta tu jadi kereta dia. Kat parking pun kat rumah dia, orang parti nak guna pun payah. Jemaah lain nak guna payah. Pasal apa? Dia buat kereta dia. Tak boleh lah. Ingatlah, walaupun kita jadi ketua, kita jadi pengurusi, kita jadi apa-apa, bukan makna harta tu harta kita, tu bukan harta kita. Nah, kena maklum lah. Baik, kemudian juga kerana hak-hak dalam jual beli, iaitu menyerahkan barangan, memperoleh harganya dan berada di tangan wakil tersebut. Oleh kerana jual beli kadang-kadang memerlukan penilaian dan pertimbangan sebagai seorang penjual dan pembeli, maka tidak mungkin orang yang sama boleh memainkan kedua-dua peranan dalam satu masa. Tak boleh lah. Mestilah orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Baik, jalan kita jadi wakil, kita kena jadi wakil sungguh-sungguh lah. Kita dapat duit pada orang tu, kita pergi cari. Betul tak? Yang terbaik dengan harga yang terbaik. Jangan kita ambil kesempatan, kita pergi jual barang kita ambil untung. Tak boleh lah. Baik. Kemudian sama di sekolah pun sama kan. Sekolah yang kat Perlis tu, pengetua tu apa, macam sekolah, macam saya cikgu sekolah, dia ada duit peruntukan turun kat sekolah. Dan duit peruntukan ni memang kita boleh, kita buat kertas kerja, kita keluar apa, nota minta, keluar apa, invoice, dia dapat cek. Biasanya dengan syarikat-syarikat yang berdaftar. Banyak, bukan sekolah itu kan, banyak pejabat-pejabat kerajaan kadang-kadang berlaku apa, ketidakjujuran. Tidak jujur macam mana? Kertas kerja buat, program tak ada. Duit dia ambil. Bila mai audit ada lah semua, kertas kerja semua ada kan. Bukan semua dapat trace. Ada barang yang pakai buang, betul tak kan? Pakai habis, main dakwat, mana nak trace-nya. Receipt, kadang-kadang receipt boleh buat. Receipt. Saya dengar orang kata receipt boleh buat, dan ada setengah kat mana atas dia boleh buat receipt. Tol semua boleh buat. Nampak? Boleh kecoh. Di Perlis tu kan ada pengetua tu kena tangkap. Pasal apa? Syarikat bini dia ada syarikat, dia buat nota kertas kerja, nota minta, invoice apa semua guna syarikat bini dia. Ada untung tu tak, bukan free ya. Dia berapa persen kat dia dapat syarikat tu. Itu yang kena tangkap tu. Itu kena tangkap. Banyak lagi yang buat tak kena tangkap. Baik. Tapi kalau berkelahi kan tak apa, kalau berlaku ketirisan. Dia pergi adik-beradik memang tak boleh. Kalau guna seolah-olah ada apa, berkepentingan kan. Kecuali memang berkelayakan, memang diterima dengan jalan apa, dia masuk betul tak kan, bertanding tender dia layak, tak apalah. Kemudian menyerahkan barang. Menamu hukum ini dikecualikan dalam kes jual beli yang tidak dijalankan oleh penjaga, iaitu bapa ke atas harta anaknya yang tidak berkemampuan menguruskan hartanya sendiri. Ayah boleh. Ingat anak kita ada duit. Itu duit dia, bukan duit kita. Duit raya anak-anak tu kan. Jangan kita buat tukar sport rim kereta pula, tu duit dia. Ada orang kan dia ambil duit anak dia. Kecuali dia ambil untuk kepentingan anak dia. Macam kita ada anak, dia ada duit, anak bukan kerti, dia beli coklat, mampu, kita tolong beli baju dia, kita tolong beli kasut dia. Itu tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh, kita pergi tukar handset baru. Itu tak boleh. Sama yang belah anak yatim. Belah anak yatim kan, seronok orang bagi bantuan. Bantuan ni macam kena anak yatim pula anak orang kaya. Boleh tak kita hidup mewah dengan harta dia? Tak boleh.
Tapi yang boleh apa? Boleh kita guna harta tu untuk kita makan bersama. Kalau tayar kereta tu pecah, kita nak tukar pasal kereta tu lah, kita bawa anak yatim tu ke hulu ke hilir. Semua yang melibat kepentingan dia dan kita berguna bersama. Mesti ma'rufah, dengan cara yang ma'ruf, jangan melampau. Yang tak boleh apa? Kita guna harta yatim pergi tukar sport rim kereta. Sport rim tak penting. Tak ada apa, biasa punya pun boleh jalan. Itu dah menggunakan harta yatim dengan jalan yang salah. Nah, sama juga yang berlaku di kalangan adik-beradik ni, yang selalu jadinya bila apa, kakak atas kakak kan, kakak sulung, bawah adik kecil lelaki. Ayah meninggal, ayah ada harta banyak kan. Jadi kita tahulah yang dapat banyak siapa? Adik lelaki tu. Walaupun adik lelaki umur baru setahun, 2 tahun, sebulan. Sebab dalam pengamatan saya lah tentang banyak kes dalam pembahagian atau pusaka ni, biasa kakak-kakak sulung ni dia komen macam-macam. Dia macam-macam akai dia. Walaupun dia ustazah, tuan-tuan. Bukan saya kata semua ustazah, banyak ustazah bagus. Ada segelintir, tuan-tuan. Walaupun dia ada title ustazah, tapi dalam harta ni dia kelabu mata. Kelabu. Dah ada dalam faraid, dah ada. Bila Allah Ta'ala sebut tentang faraid, walidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi lelaki itu dua bahagian pada perempuan kan. Kemudian apa kata Allah? Faridatan minallah, ini satu ketetapan kewajipan daripada Allah. Ayat seterusnya wasiyatan minallah, ini satu wasiat yang mesti dipegang daripada Allah. Biasa hak kakak-kakak sulung ni dia banyak akai dia. Bukan semua, tuan-tuan, sebahagian, segelintir yang saya jumpa. Dia kata apa? Hampa kecil lagi, aku yang tolong ayah mak susah. Dia pakai akai lah. Nah, sebut lain, dia pakai akai. Memang susah, tuan-tuan. Dia mengerah. Mengerah. Susah. Jadi susah. Dia mengerah. Tak bagi, bergaduh adik-beradik. Saya bagi tahu, tuan-tuan, harta pusaka ni kalau ikut betul-betulnya, boleh bagi sama rata, tapi kena bagi dulu adil sebenarnya. Sebab itu ketetapan daripada Allah. Sebenarnya begitu. Bagi dulu, maklumkan dulu, okey begini, ikut faraid begini, bla bla bla. Ini hak hampa. Sebab bila meninggalnya si ayah, harta itu sudah menjadi milik ahli waris di sisi Allah. Faham tak? Dia dah jadi milik kawan tu dah. Kita serah ke tak serah, itu milik dia. Jelas tak? Walaupun kita tak bagi lagi, tapi dah jadi dah. Adik tu dia akan dapat lebih daripada kakak dia. Itu hak dia di sisi Allah. Tinggal kita nak bagi ke tak bagi, kita tanggung dosa. Sebab itu hak dia yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu sebenarnya kena bagi dulu, maklum dulu. Ini cara faraid. Siapa nak faraid, sila ambil hak dia. Siapa yang nak bagi sama rata, tunggu. Macam tu. Tapi yang jadi dalam masyarakat kita, siapa yang nak faraid, sombong, kedekut, apa lagi, tamak. Macam-macam dia bagi, tuan-tuan. Yang tamak sebenarnya ni nak hak orang, dia tamak. Betul tak? Nak hak orang tu yang tamak. Hak orang lah. Betul tak? Hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada sebab, bukan saya saja. Sebab nanti adik-adik lelaki ni lah yang bertanggungjawab nanti sebenarnya. Anak bertanggungjawab belah kakak-kakak ada yang lain. Saya ada kenal satu cikgu tu, saya jumpa dia, dia cerita kat saya, dia sedih dengan keluarga dia. Dia orang Perak. Dia adik-beradik lelaki, mak ayah dia memang tak suka semua. Pasal kata adik-beradik lelaki ni tak boleh harap, tak boleh pakai. Nanti dah kahwin, dia tinggal. Ada anak perempuan jugalah nak tolong. Harta semua dia bagi kat anak perempuan. Adik-beradik lelaki dia tak bagi. Dia cerita kat saya, sedih. Dia cerita. Saya duduk dengan dia cerita tu. Tapi takdir Allah, adik-beradik lelaki dia semua berjaya. Hak yang perempuan yang tak berjaya. Apa jadi, tuan-tuan? Bila dah besar, nak minta tolong dia. Tuan-tuan, kalau jadi lagu ni, tuan-tuan, kita nak kata anak derhaka pun susah, pasal mak ayah yang derhaka dulu pada anak. Nanti di hadapan Allah, kita nak dakwa, kita kata dia anak derhaka. Anak boleh dakwa kita balik. Betul tak? Nampak tu? Masing-masing, tuan-tuan. Betul, dia kena adil lah, tuan-tuan. Keadilan tu ada. Kalau nak bagi. Kalau nak bagi sama rata, boleh bagi hidup-hidup bagi. Hidup-hidup bagi terus. Ni ayah bagi sama rata. Tak apalah. Baik. Ya.
Ha. Menang lah ni lah bagi tu mahkamah tak. Tapi nama dia ada hak yang dihilang-hilang, nama dia hilang kan. Tak payah tua lah. Macam ni, saya bagi tahu. Jadi, saya cerita keluarga saya lah. Kami ramai. 7 lelaki, 4 perempuan. Ramai. Adalah sikit harta ayah saya tu. Yang tanah ayah saya tu, yang dalam 4 ekar tu sawit. Jadi ayah bagi masa hidup, ayah bagi masa hidup. Cara dia bukan buh nama dalam geran. Dia buh sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah. Bila meninggal ayah si mati, tapi bukan terus dapat dia akan pergi ke mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah pun saya ingatkan duduk macam tu pakai ketuk. Rupanya masuk bilik tuan-tuan. Masuk bilik sembang macam kedai kopi je lah. Rupanya mahkamah. Yang duduk depan tu hakim. Saya terkejut. Saya masuk, saya ambil gambar. Hakim kata apa? Jangan ambil gambar. Ini dalam mahkamah. Saya terkejut. Oh, mahkamah dia macam tu je rupanya. Duduk macam sembang kedai kopi je kat kedai kat Pak Muntah. Oh, dia tak bagi ambil gambar. Tapi ada gambar saya simpan tuan-tuan. Dia akan tanya, walaupun dalam tu nama-nama mak saya tak ada. Tapi ayah saya, arwah ayah saya pesan, selagi mana ayah hidup dengan mak, hasil sawit ni ayah dengan mak makan. Nampak ayah bagi masa hidup. Selagi mana ayah dengan mak semua setuju adik-beradik. Bagi sama rata lah. Bagi sama rata. Dan mak saya pun nama dia tak ada dalam tu. Mak dia saya pun setuju. Tapi ayah kata, itulah selagi mana ayah dengan mak ada, bagilah mak makan. Mak ada lagi, ayah meninggal dah. Jadi tuan-tuan, bila masuk ke dalam mahkamah tu, macam sembang kedai kopi tuan-tuan, dia tanya dulu, setuju tak ni pada mak saya? Tak ada hak dalam ni. Mak saya setuju. Kalau mak saya tak setuju, dia akan dapat. Boleh lah. Pasal dia ada hak. Memang dapat. Sebab dia ada hak. Dia lagi satu kita kena tahu. Ada orang kata dia hibah tapi tak ada bukti. Dia dah hibah tapi bukti tak ada. Bila masuk mahkamah, dia tak jadi hibah. Dia jadi warisan juga. Kalau betul-betul nak hibah, bagi cukup-cukup macam ustaz saya. Ada seorang ustaz saya mengaji di Izzuddin. Dia ustaz saya lah. Dia kahwin, dia tak ada anak. Kahwin tak ada anak, lepas tu dia kahwin lagi satu. Dah tua-tua tu, dah umur dekat 60, kahwin lagi satu, bergaduh. Bercerai dengan bini pertama, duduk dengan bini kedua. Bila dia sakit, bini nombor 2 tak mau jaga. Itu dia jaga tuan-tuan. Banyak orang saya jumpa. Bini nombor 2 tak mau jaga. Pasal apa nak seronok tahu nak seronok. Bini muda, tahu nak seronok, tak mau jaga dia, tak mau ikut dia. Dan saya pun, orang kampung saya pun ada kan, kahwin bini nombor 2, duduk rumah bini nombor 2. Bila dah sakit tak larat, bini tua juga yang main sebelah. Itu yang cerita Piramli tu, busuk-busuk pun bini tua juga. Apa dalam bini Piramli tu. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, bini muda tak mau belah dia. Maka dia cerai bini muda dia. Cerai lah. Masa senang nak, susah tak mau. Tapi dia harta banyak. Harta dia banyak kat Batu Kurau tu. Berapa ekar tak? Duit banyak, harta banyak. Bila dah cerai bini dia Yang kedua tu, dia balik duduk, dia jadi macam ustaz saya tu, dia bila dah tua ni jadi macam tak pernah ingat. Jadi ingat, saya tak ingat. Kadang-kadang menjadi macam budak-budak. Dah hujung-hujung tuan-tuan nak meninggal dah. Tapi dia ada anak angkat seorang, anak angkat dia. Tapi anak angkat dia cukup bagus. Dialah yang bela sungguh daripada kecil sampai dia, segala dia urus sungguh. Urus bukan urus memen, urus betul-betul. Laki anak angkat dia ni. Urus sungguh-sungguh. Tapi masa tengah sakit ni lah, bini tua mai tolong jaga dia. Padahal bukan bini dah cerai. Saya tak pastilah jaga tu ikhlas ke, jaga apa. Ada udang di sebelah mi, ialah harta banyak kan. Saya tak pasti, wallahualam. Tapi bini tua dia, tu saya kata, kok mana pun bini tua ni lah, kalau dah tak ada masalah, biasanya bini tua tu yang terbaik lah. Kalau tak ada apa-apa lah. Kalau macam lah, kalau kahwin-kahwin apa, bini tu masalah kan, masalah bercerai tu lain. Tapi kalau tuan-tuan dah hidup dengan bini, dah hidup 20-30 tahun tuan-tuan, saya rasa itulah orang perempuan yang terbaik atas muka bumi ni untuk tuan-tuan. Pandangan saya lah. Kalau tuan-tuan dah boleh hidup dengan dia 20-30 tahun, tuan-tuan rasa ada orang perempuan lain yang boleh hidup sebaik dia, saya rasa itu cara fikir yang salah lah. Saya rasa lah. Tapi kalau bawah 10 tahun, belum tentu. Betul tak kan? Dia macam-macam hal boleh jadi. Biasanya orang tu, dia sangka apa? Dah hidup lama, dia tengok orang perempuan lain, bagus tu. Padahal baru jumpa kedai janda baru tengok, sembang memang lah mana. Susah baru kita tahu. Baik, jadi tuan-tuan tengok bini tuan-tuan, tuan-tuan percayalah, itulah orang perempuan yang terbaik yang ada atas muka bumi ni untuk tuan-tuan. Lain orang lain perangai. Betul, lain orang tak sama.
Boleh jadi dengan kita dia baik, dengan orang lain dia lain. Sebab akhlak dia tak sama kan. Sikap tu tak sama. Ada yang macam ni, ada yang pemarah, ada pemaaf, lembut, ada kasar. Baik, jadi tuan-tuan, tak apalah. Dia mending pandai tak pandai ustaz saya ni. Dia tahu masa dia sakit ni, sekarang ni semua pakai nak harta. Yang paling nak harta dia adik-beradik dia. Adik-beradik dia paling nak harta sangat. Apa dia buat? Masa dia tengah sedar sihat tu, dia tengok anak angkat dia bagus. Dia tukar, dia bagi terus harta tu semua pada anak angkat dia. Dia bagi masa dia hidup. Pasal masa dia sakit, biasalah adik-beradik, bukan semua adik-beradik bagus. Betul tak kan? Ada adik-beradik tak bagus, ada adik-beradik macam-macam. Adik-beradik tuan-tuan tahu. Saya ramai adik-beradik, saya tahu macam-macam. Tuan-tuan PL. Jadi tuan-tuan, bila dia sakit, adik-beradik bukan tolong sangat pun. Pihak anak dia ni bagus, basuh berak dia, cuci rumah dia. Maka dia bagi masa dia hidup. Dia bagi terus. Dia bagi. Ni bukan wasiat kan. Dia bagi. Kalau wasiat memang 1/3. Dia bagi. Dia tukar semua tanah dia yang berapa ekar, berapa puluh ekar tu atas nama anak angkat dia. Dia dah bagi masa dia hidup untuk anak angkat dia. Bila dia meninggal dunia ke bumi, adik-beradik mai. Bukan mai tengok dia, buat pelari geran. Adik-beradik teruk betul. Mai rumah buat pelari geran. Geran yang dia buat pelari tu geran lama. Kena tipu. Dia pun bangga geran lama. Rupanya yang ada dekat Peguam dah ada satu nama. Kan geran kan boleh ada banyak salinan. Dia pun dapat seronok dapat geran. Dia boleh ada padahal geran yang bila pergi kat pejabat tanah, ini hak lama, hak betulnya bukan nama hampa lah. Hak update punya nama ni lah. Itulah. Masa kawan tu susah tak nampak. Betul tak kan? Itu cara dia. Baik, tapi memang boleh tuan-tuan nama tak ada dalam tu boleh fight dan memang boleh dapat kalau dia hak. Kemudian nama hukumnya demikian juga dengan jual beli seorang hakim. Apa ni? Alasannya seorang bapa tidak ditohmah akan memperdayakan anaknya sendiri kerana sifat belas kasihan terhadap anaknya yang ada padanya. Tak kalah nak ambil duit anak tuan-tuan, betul tak? Ambil duit anak beli rokok, maaf lah ini memang teruk sangat lah. Kita ambil duit anak RM100, baju RM50, RM50 lagi, kira untung kita. Teruk sungguh lah kalau bapak buat lagu tu. Baik, kalau buat juga hukum dia haram, bukan kita punya. Kita boleh beli untuk kebaikan dia. Itu boleh. Demikian juga dengan jual beli seorang hakim ke atas harta orang yang tidak berkeupayaan yang berada di bawah jagaannya, pemerintah boleh. Sama juga orang yang ada bayar, dia berhutang tak mau bayar hutang. Hutang tak mau bayar, dia kena tangkap. Pemerintah suruh dia jual. Dia tak mau jual, pemerintah yang akan jual harta dia. Ambil duit pada itu, bayar hutang-hutang dia. Selebihnya bagi balik pada dia. Pemerintah, memang tuan-tuan, pemerintah lah sebenarnya dalam bab apa pun yang dilantik oleh pemerintah itulah yang paling berkuasa. Termasuk dalam bab nikah kahwin. Bab nikah kahwin pun yang paling very powerful adalah sebenarnya qadi yang dilantik. Dia very powerful. Ada jadi di Krian tu, bapa tak nak bagi kahwin anak. Ada. Punca dia pasal apa? Pasal anak dia minat dengan polis. Polis bukan polis biasa, polis bagus ni, pangkat bagus ya. Lah ni mungkin dah superintendent ke deputy superintendent, bagus. Tapi bapa dia ni PJ askar. Bapa ni benci polis sebenci-bencinya. Apa salah polis saya tak tahu. Dia tak boleh tengok polis lah, sesak perut dia. Jadi bila anak dia minat dengan polis, ni bukan private tuan-tuan, ni polis bagus ni. Ada paku. Tapi dia tak mau kahwin dengan tukang kebun, tak apa. Polis jangan. Boleh jadi dalam hidup dia jumpa hak yang tak bagus kot. Boleh jadi jumpa polis-polis yang terlibat dengan rasuah. Boleh jadilah. Pengalaman dia jumpa polis yang tak bagus. Jadi dia anggap semua polis macam tu. Silap lah tu. Mana dia anggap semua. Tapi dia anggap semua polis semua tak bagus. Dia benci semua polis. Sebenci-bencinya. Anak dia terketak-ketak pula anak. Anak dia yang perempuan. Cikgu, ustazah. Punya nak lah sangat-sangat dengan polis tu. Dah nak sangat dah. Yang polis tu pun nak. Dia tak nak bagi kahwin. Ni jadi kat Perak jadi kat Krian Jadi tuan-tuan, last sekali masuk mahkamah, mahkamah panggil bapak dia. Pasal bapak dia tak nak bagi kahwin. Apa mahkamah buat? Mahkamah bagi surat, panggil bapak dia mai ke mahkamah. Apa alasan? Macam tu, minta alasan. Mahkamah tanya. Maknanya dalam isu ni, mahkamah kita dia tengok dalam keluasan mazhab. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, straightnya ayah lah, betul tak kan? Ayah wali mujbir. Tapi setahu saya di mahkamah Malaysia ni pun, kalau ayah bagi kahwin anak tak setuju pun, hakim boleh fasah. Itu yang saya tahulah pengamalan di Malaysia ni. Jadi bila hakim panggil bapak dia tak mau pergi. Pasal bapak dia tak ada alasan pun.
Takkan nak kata saya benci polis. Ni alasan tak syar'i. Alasan yang tak munasabah. Panggil berapa kali tak mai-mai. Hakim bagi kahwin. Orang kuat. Suami kalau jahat sangat, isteri minta cerai tak mau cerai, hakim bagi fasah. Tapi biasanya hakim dia tak fasah, dia suruh suami yang cerai. Pasal apa? Kalau dah fasah tak boleh rujuk. Nampak? Fasah dah tak boleh rujuk, kan lebih baik cerai saja. Betul tak kan? Nafas cerai. Manalah tahu nanti baik nak damai balik. Betul tak? Baik, kemudian demikian juga jual beli seorang hakim. Dalam hal ini dia boleh menjual harta salah seorang daripada mereka kepada salah seorang yang lain kerana hak jagaan yang dimiliki oleh hakim. Ini adalah umum. Juga kerana ada kalanya dia terpaksa melakukan jual beli seperti itu. Hakim boleh. Hakim tak ada masalah. Penguasa. Macam kita yang itulah. Yang apa? Yang jet hilang apa? MH apa yang hilang? 370. Bukan 17. 17 kena tembak tu kan? 370. Jumpa ke belum? Walaupun kita dah hire bomoh yang hebat, yang pakai teropong yang canggih, tapi tetap tak nampak tuan-tuan di mana. MH370 tu semua telah dianggap mati. Dia 4 tahun. Kita ambil pandangan yang paling ringan. Ada pandangan sampai 70 tahun. Umur daripada 70 dia anggap mati. Kita ambil yang paling ringan 4 tahun. 4 tahun dia hilang, maka hakim boleh putus depa dah mati. Jadi boleh dah buat pun sembahyang jenazah ghaib kan. Setelah 4 tahun buat sembahyang jenazah ghaib, harta dah pusaka dia pun dah dibahagikan, bini dia pun dah boleh kahwin lain. Katakanlah tuan-tuan, tiba-tiba jumpa balik dia pun, macam mana? MH370 tengok jumpa, sungguh-sungguh ada tuan-tuan. Di pulau apa? Diego Garcia. Mana tahu saya tak tahu lah, banyak konspirasi tuan-tuan. Tapi nak kata jet tu hilang tiba-tiba tu pelik sangat lah. Betul tak kan? Macam mana dah pergi, lepas tu patah balik, terbang rendah pula. Maksudnya dia sangat hebat. Kenapa terbang rendah? Supaya radar tak dapat kesan. Radar ni dia ada had. Bila kapal terbang rendah, dia tak dapat trace. Walaupun sebenarnya dapat trace radar TLDM kan, di Lumut dapat trace. Dia bergerak ke Lumut kan, dia patah balik ke Lumut, baru dia pergi ke Lautan Hindi. Lepas tu dia hilang. Katanya dia telah terjun ke dalam hutan, dalam Lautan Hindi. Wallahu a'lam bishawab. Dan di Lautan Hindi, kenapa Lautan Hindi? Lautan Hindi adalah laut yang paling menakutkan sekali. Laut yang paling sunyi dan laut yang paling bergelora, Lautan Hindi. Bila dia terjun di situ, memang susah dapat. Memang susah, laut luas. Jadi, dan walaupun sunyi, sepi, tidak ada apa-apa, tapi ada pengkalan tentera Amerika, Diego Garcia. Wallahu alam, saya tak tahulah konspirasi macam-macam lah. Katakan jumpa dia pemain, betul tak kan? Balik-balik Malaysia ada katakan, tapi dah putus mati. Hukum dia macam mana? Hukum dia macam pemerintah putuskan. Boleh seperti mana yang telah diputuskan. Isteri hang bukan isteri hang lagi, dah jadi isteri orang lain. Boleh lah. Harta yang dia dibahagikan macam mana? Harta kena rujuk kepada hakim, mahkamah. Macam mana? Boleh pulangkan balik ke tak boleh pulangkan balik? Kena rujuk pada hakim, pasal hakim dah bedak-bedak kan. Okey tuan-tuan. Kemudian seterusnya, yang keempat, boleh melihat. Ni. Oleh itu jual beli orang buta tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Buta tak boleh. Dia tak nampak. Habis tu macam mana nak beli? Nampak ni. Untuk tujuan jual beli, orang buta perlu mewakilkan kepada orang lain untuk membeli atau untuk menjual bagi pihaknya. Tak boleh. Inilah dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh. Pasal dia boleh kena tipu. Betul, dia tak nampak. Betul, rumah dia tak nampak. Orang boleh tipu dia. Dia tak nampak warna apa rumah tu. Lawa ke tak lawa, dah nak runtuh ke, lama ke baru, dia tak nampak. Dia tak boleh nak nilai. Mata dia nilai. Kereta kan nak beli macam mana, dia tak nampak. Cat dia dah pudar ke belum, buta mana boleh tahu. Lawa ke tak lawa, dia tak tahu. Dia pun tak boleh bawa kereta pun. Dia kena wakilkan pada orang lain untuk beli dan jual bagi pihaknya. Baik. Ini habis dah tuan-tuan. Itulah 4 syarat untuk apa? Pelaku kontrak. Ini balik dan berakal. Ini dia tengok rukun yang kedua, sirah tuan-tuan. Sirah kontrak. Tahu sirah? Lafaz. Yang kita duk bergaduh pasal apa? Sabri Yunus apa? Kahwin ramai orang bergaduh. Saya malas nak komen lah tuan-tuan. Mau bergaduh tuan-tuan.
Apa Angelina Tan, tuan-tuan kenal kan Sabri Yunus, Angelina Tan kan kecil-kecil dulu saya tengok apa Pimai-pimai Tantu lah. Pimai-pimai Tantu. Tapi sebaik-baiknya tuan-tuan, kalau ikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i memang kena sebut nikah. Aku terima nikahnya. Itu kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Perlis saya tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya Perlis macam mana dia ikut pengamalan yang mana. Kan negeri lain memang kena sebut nikah. Itulah kaul yang muktamad. Walaupun jumhur ulama selain pada mazhab Syafi'i lah, dia kata tak perlu pun sebut nikahnya. Aku terima ataupun aku redha, boleh. Nah itulah kita panggil ijab dan qabul. Sirah kontrak adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrak dengan menyatakan kemahuan. Ini mesti menyatakan kemahuan, nak beli, nak jual. Kerelaan dan niat mereka untuk mengikat kontrak, seperti mana yang dimaklumi, kerelaan adalah syarat sah kontrak. Namun demikian, kerelaan adalah suatu yang tersirat. Kerelaan ini perlu dilahirkan melalui petanda yang dapat menggambarkan kerelaan tersebut. Ia dapat dilahirkan melalui tindakan kedua-dua pihak yang mengikat kontrak yang menunjukkan mereka bersetuju dengan urusan jual beli. Tindakan inilah yang dinamakan sirah kontrak. Dia kena sebut. Dan ini sebut dalam Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jual beli yang taradin minkum. Taradin ni redha meredai. Imam Syafi'i berpandangan tidak jadi redha meredai melainkan kena cakap. Saya beli, saya jual. Kebanyakan mazhab lain lah. Ni mazhab kita sebut mazhab Syafi'i ni. Cuma dalam mazhab lain lah. Sebab nanti kadang-kadang kita pergi beli kat kedai India. Kedai mamak kan. Mamak kan dia mazhab apa? Mazhab apa? Hanafi. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan tengok masjid India. Antara dua khutbah dia mana duduk? Kan kadang jadi di Masjid Jawi kan. Tok Khatib tak duduk. Pasal apa? Kadang-kadang dia terpengaruh dengan Masjid India. Dia tak boleh Masjid India, dia mazhab Hanafi. Kita tak boleh lah campur aduk mazhab. Jadi kadang-kadang dia tengok Masjid India, dia tengok dia pun antara dua khutbah tak duduk pun. Itu mazhab Hanafi cerita lain. Dia syarat-syarat dia bukan syarat sah khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib duduk tak? Wajib. Syarat sah khutbah tu kena duduk antara dua khutbah. Kalau tak ada kursi, duduk kat bawah. Sebab memang Nabi duduk. Bagi mazhab Hanafi, dia tak anggap itu rukun. Itu hanya kesempurnaan sahaja. Mana dia tak duduk pun tak apa. Duduk lagi bagus daripada tak duduk. Kesempurnaan. Kamal dia panggil kamal. Bukan rukun, itu kamal saja. Untuk kesempurnaan. Sah walaupun tak buat. Itu yang kadang-kadang orang tertiru. Dia tengok, dia terikut tuan-tuan. Tuan tengok masjid India kan. Taping pun ada. Penang lagi banyak masjid India kan. Dia pun sembahyang asar pun lambat. Pasal tak? Dia lambat sikit waktu dia tu. Baik. Jadi kalau tuan-tuan pergi kat kedai India, mamak dia tak sebut saya jual, saya beli. Memang dalam mazhab dia pun tak ada pun. Mazhab dia pun tak ada. Tapi ada tak yang dalam mazhab dia pun yang tidak amalkan? Ada? Ada dalam mazhab Hanafi, tapi tak diamalkan oleh majoriti negara mazhab Hanafi. Iaitu orang perempuan boleh mengkahwinkan diri dia. Ini negara mazhab Hanafi pun tak buat. Haru tuan-tuan kalau buat. Dia ada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanafi macam tu. Yang bercanggah dengan majoriti mazhab, malah dalam mazhab dia menjadi khilaf. Yang ada sebahagian pandangan ulama mazhab Hanafi berpandangan orang perempuan boleh kahwinkan diri dia pada lelaki. Cuma kena ada saksi je. Ambil dua orang saksi. Tentu ada anak dara. Contoh anak dara tuan-tuan umur 20 ke 21 ke. Dia pergi universiti, dia berkenal dengan mana-mana orang lelaki. Dia panggil dua orang saksi. Aku kahwinkan diriku kepadamu dengan mas kahwin RM5. RM5 pun boleh. Ada nilai kan? Lelaki tu pun kata aku terima nikahnya. Ada dua saksi. Sah. Balik-balik ayah ni suami nak lagu tu. Negara mazhab Hanafi pun tak amal tuan-tuan. Haru tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi kat India ada buat lagu tu. Tak buat. Nak kena luku tuan-tuan dengan umpak dia. Mereka tak buat. Kawan saya dia minat dengan mamak. Kawan saya bini nombor 2 dan mamak. Tapi dia sebut kat saya ada sebahagian mamak ni dia tak berkenan sangat orang Melayu. Mungkin dia anggap malas kot, saya tak tahulah. Dia minat dengan mamak tu. Mamak tu berkenan sungguh dengan dia. Berkenan sangat-sangat lah. Bini nombor 2 tuan-tuan. Dia berkenan sangat dengan mamak tu. Mamak tu berkenan. Tapi bapak tu mamak juga. Bapak dia tu tak berkenan dengan orang Melayu. Nak kahwin mamak juga dengan orang Melayu. Saya tak tahu pasal apa. Itu yang dia sebut. Bapak dia memang tak mau orang Melayu. Ini bukan semua mamak tuan-tuan.
Kalau ikutkan saya punya pak mentua pun darah mamak juga. Pak mentua saya darah mamak. Mak mentua Jawa. Mamak dengan Jawa jamak tuan-tuan. Campur dua. Mak mentua memang Jawa, pure Jawa. Bapa mamak. Baik, jadi sebahagian mamak lah dia tak mau. Jadi nak ceritanya walaupun dalam depa mazhab Hanafi dalam bab kahwin tanya bapa betul tak kan, jangan nak memandai. Walaupun ada dalam mazhab dia begitu. Tetapi mazhab Hanafi negara India kan mazhab Hanafi, Cina mazhab Hanafi, Eropah banyak mazhab Hanafi, Mesir. Adakah negara tu yang tuan-tuan boleh kahwin tanpa meluk lima ayah dia? Bapak dia lah. Nak kena luku pula tuan-tuan. Jangan buat. Walaupun ada dalam mazhab dia. Memang benda tu ada tuan-tuan, tapi dalam pengamalan masyarakat sekarang ni dia tak sesuai. Sama juga kita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak? Tuan-tuan Haji Rahim ada anak yang belum kahwin. Haji Rahim tengok ada mana-mana berkenan, Haji Rahim panggil, nak kahwinkan anak saya tak? Dia pun setuju. Haji Rahim pun mengundang dia main ke rumah Haji Rahim, ambil 2 orang saksi, Pak Ngah dengan Imam. Lepas tu Haji Rahim kata apa ni, aku nikahkan hang dengan anak aku ni dengan mas kahwin RM100. Dia pun kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin bla 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 bla. Pak Ngah dengan ni kata sah. Ada gilin. Saya nak tanya tuan-tuan, sah ke tak sah? Sah. Tapi kena bayang. Tapi kena sah, memang sah. Memang tak boleh dinafikan sah sesah-sahnya. Tapi memang tuan-tuan akan dicah salah, akan dihukum di mahkamah. Saya tak ingat tuan-tuan 2,000 ke 3,000 macam tu lah. Ada penjara, ada dulu kan satu ahli parlimen buat macam tu. Dia kahwin dengan artis, abang dia bagi kahwin, memang sah, tapi kena denda. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dalam Islam sebenarnya tak perlu, sebenarnya sah dalam Islam. Mana ada guna mahkamah, mana ada kursus perkahwinan apa semua. Tapi saya kata yang paling berkuasa dalam bab ni adalah waliul amr. Yang pegang pentadbiran ini mahkamah syariah yang dilantik khusus. Mereka paling very powerful. Sebab kita kena melalui mereka. Pemerintah letak macam mana? Pemerintah terletak dah. Kalau nak kahwin mesti daftar pada Tok Kadi dulu. Betul tak? Cek dah kahwin ke belum? Betul tak? Kena cek dulu. Lepas tu kena tengok cek ada HIV ke tak ada HIV kan. Bahaya pada pasangan. Lepas tu kena ambil kursus perkahwinan wajib. Takut nanti kahwin tak kerti, tak tahu apa kan. Tanggungjawab dalam perkahwinan. Yang dalam Islam tak ada benda ni, tapi bila hakim dalam ditetapkan macam ni, benda tu bagus. Dan dia untuk menjaga orang perempuan. Sebab kalau dulu tuan-tuan, dulu kita cerita 100 tahun 200 tahun, berapa ramai tuan-tuan dia duduk sini kahwin, anak dah 7 orang dah, dia pergi duduk kampung sebelah tengok anak dara lawa pula, pergi buat baik sikit. Betul tak? Buat baik sikit, rajin sikit, dalam diam kahwin. Betul tak? Kita tak tahu apa. Ni anak sini dah ada 7 anak. Tahu-tahu sana ada seorang bini. Kan senang kahwin. Senang kahwin. Nanti dah duduk, dah rasa syok dah. Dah rasa dah macam apa, puas ada apa semua, dia pergi kat lain pula. Pergi tempat lain tengok, lawa pula anak dara ni. Dia pergi tackle anak dara tu pula. Memang jadi dulu memang ada macam tu. Itu yang ada terabai. Dia pergi tackle anak dara sana pula. Dia tipu lah. Kahwin ke belum? Saya tak kahwin lagi. Dia tipu. Orang tak tahu. Orang pun percaya. Mak pak sana bagi kahwin, ada saksi kahwin. Betul tak kan? Tertinggal. Sebab tu sekarang tak, dia tengok dulu, dia cek dulu. Itu bagus tak bagus? Memang bagus tuan-tuan. Tuan tengok yang jadi Terengganu tu kan, yang dia tipu tu kan, dia kata dia tak kahwin lagi. Abang dia cek, rupanya dah kahwin, dah ada anak. Dia marah sangat, dia tikam abang perempuan tu kan, mati tu, yang mati dekat pekarangan tu. Sebab bila dah cek, tengok dia dah kahwin. Yang Terengganu tu dalam 5-6 tahun lepas. Abang ni cukup bagus. Adik dia yang perempuan ni dah terketak-ketak anak kat lelaki tu. Tapi sebagai abang ni dia bertanggungjawab. Saya tak pasti ayah dia pun ada ke tak ada. Abang ni bertanggungjawab, takkan nak bagi serah adik perempuan daripada orang yang kita tak tahu. Dia sebagai wali kan, kalau dah ayah tak ada, dia pergi cari dulu pasal orang lelaki ni. Dia cari dulu sampai pergi mahkamah. Cek dalam mahkamah, lelaki tu duk tipu. Tak, saya memang tak kahwin lagi, saya tak kahwin lagi. Ada orang kan tak malu kan, walaupun memang jelas tipu, dia tipu. Okey, dah terlajak tuan-tuan. Pendek ceritanya tuan-tuan, masa pergi ke Jabatan Agama Islam, cek, betul dia dah kahwin, anak 2. Jadi tak jadilah kahwin. Bila nak balik, dia sembang baik-baik, betul dia pergi tikam abang perempuan tu. Mati di situ juga. Dia kena tangkap lah, memang gantung lah tuan-tuan, jelas sangat dengan pisau apa semua. Saya nak cerita lah tuan-tuan, memang yang apa yang sekarang ni pada dulu lagi di Malaysia ni lah tuan-tuan kan, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam buat, kena cek dulu latar belakang apa semua HIV. Benda ni memang satu benda yang wajib, yang kena taat.
Tidak, memang dia jadi haru biru tuan-tuan. Tunggang langgang nanti. Tunggang langgang jadi. Baik tuan-tuan. Cukup sekadar tu saya minta telajar tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matula wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam alhamdulillah alamin. Tuan-tuan, saya akan datang sambung mana? Bawah tu